Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma atliq alsinatana bi tilawati kitabikal azim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lil manquli 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan ma'a tadabburi wat tafakkuri wal 'amali bi muqtadal Qur'anil azim ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan hukum tajwid. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita menggunakan risalah kecil Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Al-Syekh Muhammad As-Sadiq Qamhawi rahimallahu taala pada siri yang ke-36, membincangkan masih lagi di dalam perbincangan sifat-sifat yang tidak ada lawan baginya, iaitu pada sifat al-lin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wal-linu lughatan diddul khushunah. Sifat lin dari segi bahasa ialah lawan kepada kasar. Maksud lawan kepada kasar maksud lembut lah. Wassilahan, iaitu ta'rif dari segi ilmu tajwid. Apakah makna lin dari segi ilmu tajwid? Ikhrajul harfi min makhrajihi fi linin wa adami kulfatin, iaitu apa makna dia? Mengeluarkan huruf, maksudnya mengeluarkan huruf dari makhraj, maksudnya menyebut huruf lah, fi linin secara lembut, wa adami kulfatin, dan meninggalkan keberatan. Maksudnya sama yang maknanya. Maksudnya huruf tu disebut secara lembut. Macam mana nak sebut secara lembut, nanti kita akan tengok macam mana praktikal dia. Wa hurufuhu ithnan, dan huruf lin ini ada dua. Maksudnya huruf yang punya sifat lin ni ada dua. Al-wawu wal ya'u as-sakinatan, iaitu huruf waw dan huruf ya yang sukun. Okey, huruf waw yang sukun. Okey. Al-maftuhu ma qablaha, yang mana sebelum daripada huruf waw dan huruf ya yang sukun ada huruf yang berbaris fathah sebelumnya. Okey. Nahwu khaufun wa bait. Okey, khauf dengan bait. Okey. Jadi sifat lin ni dia khusus pada huruf waw dan huruf ya. Bukan huruf waw dan huruf ya mat lah, tapi ni huruf waw dan huruf ya. Apa beza huruf waw waw ni, lin ni, waw ya lin ni dengan huruf waw ya hukum mat? Beza dia, kalau huruf waw dan huruf ya mat, sebelum dia ada baris yang sama. Okey, contohnya kalau waw sebelum dia huruf yang berbaris dhammah. Kalau huruf ya sebelum dia huruf yang berbaris kasrah. Berbeza dengan huruf waw dan ya lin ni. Huruf waw dan ya lin ni sebelum dia huruf yang berbaris fathah. Mana? Huruf yang berbaris fathah. Okey, macam mana keadaan ni? Dalam kitab ni, dalam risalah ni tak sebut dalam keadaan apa. Okey, dalam dua-dua keadaan sifat lin ni ada. Sama ada dalam keadaan dia sukun, ataupun dalam keadaan dia berhenti, ataupun dalam keadaan dia diteruskan bacaan, ataupun kita kata panggil wasal dan waqaf. Wasal maksudnya kita teruskan bacaan, kita tak berhenti di situ. Dan kalau kita berhenti pun tetap ada. Maksudnya sifat lin ni sifat sifat yang lazim. Sifat yang lazim ni maksudnya sifat yang sentiasa ada, yang tak berpisah daripada huruf waw dan ya ni. Okey. Cara baca dia, kalau kita sambung, dia tidak ada harakat.
Khaufun, khaufun, lembut Khaufun, khaufun. Okey. Baitun, baitun, baitun. Kalau dalam buku tajwid, bila dia sambung, kita panggil dia huruf lin. Kita panggil dia huruf lin. Sebab apa? Sebab tidak ada harakat pada waw dan ya tu. Bidun ni harakah, maksudnya dia tak ada harakat. Tapi kalau dia berhenti, khauf dia ada 3 baca. Bila berhenti, maka secara automatik dia akan jadi hukum madlin. Bila berhenti, secara automatik dia akan jadi hukum madlin. Yang mana ada apa? Ada apa wajah bacaan? Ada 3, 2, 4, 6. Okey. Cara baca dia ketika kita berhenti 2 rakaat, khauf, khauf. Okey, 2 rakaat. 4 rakaat, khauf, khauf. Okey. Kalau 6 rakaat, khauf. Okey. Kalau bait, bait 2 rakaat. 4 rakaat, bait. Kalau 6 rakaat, bait. Okey. Jadi itu sifat lin. Apa sifat lin ni dia mutalazim, mutalaziman. Maksudnya dia sentiasa ada, dia tak akan berpisah walau apa keadaan pun. Nampak Okey, yang seterusnya walin hirafu. Sifat yang seterusnya, sifat inhiraf sama juga macam lin, iaitu sifat yang tidak ada lawan baginya. Lughatan al-mailu wal-udul. Dari segi bahasa, inhiraf ni ialah al-mail wal-udul. Dia cenderung ataupun berubah. Okey. Wasilahan, maksud dari segi ta'rif ilmu tajwid, mailul harfi ba'da khurujihi ila tarfil lisan ataupun tarafil lisan, boleh baca dua-dua. Kecenderungan huruf selepas menyebutnya. Dia sebut khuruj, tapi kalau terjemah yang sesuai dia, kita panggil dah sebutan. Sebut sebab dia bab makhraj ni dia takkan terzahir tanpa menyebut. Nampak bila kita sebut tu, kita kena tahu macam mana cara menyebut dia. Okey. Ila tarafil lisan, maksudnya kecenderungan huruf ni lah, huruf inhiraf ni lah. Bila disebut tu, dia akan menuju ke apa? Menuju ke taraful lisan. Dia akan menuju ke hujung lisan. Okay, ke hujung ni. Ke hadapan lisan ni. Okey. Walahu harfan. Macam mana dia menuju ke hadapan lisan ni? Saya kita akan tunjuk. Walahu harfan. Yakni walinhiraf harfan. Okey. Sifat inhiraf ni ada 2 huruf. Al-lamu war-ra. Okey. Dia ada khilaf kat sini. Ada yang kata lam saja, ada yang kata ra, ada kata lam dan ra, ada kata lam, ada yang kata lam saja. Okey. Tapi qaul yang sahih yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazari, lam dan ra. Puan Jadi sebab tu musannif, yang ni Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi, dia mendatangkan pendapat yang ditashihkan ataupun yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Jazari. Sebab dia sifat inhiraf ni dia ada kait dengan bahasa Arab. Dia ada kaitan dengan bahasa Arab. Okey. Falinhirafu sifatun lazimatun lahuma. Dan falinhirafu, sifat inhiraf ni adalah sifat yang lazim bagi kedua-dua huruf ni, iaitu bagi huruf lam dan ra. Apa maksud sifat lazim ni? Maksud sifat yang sentiasa ada, yang tidak pernah berpisah daripada 2 huruf ni. An makhrajihima, daripada makhrajnya. Maksud makhraj ni tempat keluar huruf, tempat keluar sebutan huruf. Okey. Hatta yattasila bi makhraji ghairihima, sehinggalah sampai kepada makhraj selain daripada 2 ni. Maksudnya mula dia sebut daripada kedua-dua huruf ni, dia keluar daripada makhraj mereka lah masing-masing. Dia ada makhraj, maksudnya lam dan ra ni ada makhraj yang tersendiri. Kemudian bila penghujung dia habis sebut tu, maka kedua-dua huruf ni mail, dia inhiraf, yang harifan, dia berpindah sampai ke taraf lisan. Tu dia kata ghairihima tu merujuk kepada taraf lisan. Okay, nampak fallamu ila nahiyati tarafil lisan warra'u ila dhahri. Okay.
Dia kata maka lam dia menuju ke sisi taraf lisan. Warra ila zahri, dan ra kepada zah lisan. Okey. Nanti saya akan sebutkan sikit ta'liq sebab ni dia ada ni. Mungkin ada sedikit saya perbezaan dengan pengarang ataupun tak tahu adakah silap ke sama. Warra'u ila zahri dia sebut. Okey, tak apa. Hari kita akan sebut. Kita akan tambah sikit. Okey, lam dia punya makhraj dia. Okey, kita ni bayangkan macam lidah lah. Okey, ni kita katakan ni taraf. Ni ujung sini. Paling hadapan. Okey. Jadi lam ni dia punya makhraj dia adna hafatil lisan. Adna hafatayil lisan. Maksudnya ni, okey, kalau sebelum ni kita dah jumpa, maksudnya kita bincang mengenai huruf dad. Huruf dad dia hafatul lisan. Sisi ni. Okey, sisi. Jadi ni sisi ni. Okey, ni sisi. Jadi huruf lam dia nak atas sikit. Kita panggil dia adna. Di sini adna hafatai lisan. Okey, ni adna ni maksudnya dia masih lagi dalam bahagian hafatul lisan, tapi dia duduk ujung-ujung lah. Dia bersempadan dengan taraf lisan. Bersempadan Jadi bila kita menyebut huruf lam, kita akan sentuh kat mana? Sentuh dekat gusi. Okey, sentuh dekat gusi. Maksudnya dia punya gu dia, ataupun kita kata pasangan dia. Yang ni adna hafatai lisan, dia akan menyentuh apa? Gusi di sebelah dalam. Jadi bila dia sentuh sebelah dalam, dia apa? Secara tak langsung apa? Secara tak langsung taraful lisan akan menyentuh apa? Gusi. Tapi kita bukan nak sentuh, kita bukan nak bagi apa? Nak bagi taraful lisan ni yang sentuh gusi, tapi kita nak bagi apa? Kita nak bagi adna hafatai lisan yang menyentuh. Tak, dia straight. Adna hafatai lisan ni maksudnya dua-dua sisi, bukan salah satu sisi dua-dua sisi. Maksudnya macam ni. Kita perasan tak? Okey, kita nak bagi sentuh ni kan? Kita nak bagi sentuh apa? Kita nak bagi sentuh adna hafatai lisan. Tapi taraful lisan sentuh tak? Memang tak boleh, dia daruri. Bukan ni. Dia straight je. Dia lurus. Maksud adna hafatai lisan ni maksudnya kedua-dua sisi bersentuh dengan apa? Dengan gusi. Tapi secara tak langsung taraful lisan juga tersentuh. Itu orang panggil apa? Inhiraf. Itu yang bagi inhiraf bagi huruf lam. Dia tak sama. Inhiraf bagi huruf lam dan inhiraf bagi huruf ra tak sama. Okey, nampak nah? Okey. Hatta tu masuk kecenderungan tu, cenderung. Okey. Okey, yang seterusnya huruf ra. Okey, dia kata sini warra'u ila zahri. Sebenarnya ra ni memang makhrajnya zahrul lisan. Jadi sini tak tahulah, wallahu alam. Musannif dia tersilap ke apa ke, wallahu alam. Dia yang sebenarnya yang ra ini dia inhiraf kat mana? Inhiraf pada taraful lisan, bukan zahrul lisan. Sebab zahru tarafil lisan adalah makhraj bagi huruf ra. Okey, saya bagi tambah sikit, bagi nak bagi nampak benda ni. Okey. Sebab yang betul-betul ataupun kita kata betul-betul makhraj dia pada taraful lisan. Taraful lisan ni maksud ni yang ujung ni adalah huruf nun. Nun sahaja. Nampak tak? Nun saja. Kalau ra ni atas ni, zahru tarafil lisan ni atas ni. Jadi bila huruf ra ni apakah persamaan dia ni? Semua ni akan menyentuh apa? Gusi. Menyentuh gusi. Jadi perbezaan antara huruf nun dan huruf ra sangat sedikit. Okey, nampak? Kalau huruf nun taraful lisan, hujung lisan ni menyentuh gusi.
Tapi huruf ra zahru taraf lisan ni, maksudnya benda hak atas hak nampak ni menyentuh gusi. Jadi secara tak langsung ra sentuh tak taraf lisan. Itulah yang kita panggil inhiraf. Yang itulah kita panggil inhiraf. Nampak tak? Yang tu kita panggil inhiraf. Tapi jangan risau. Maksudnya kalau kita tak boleh nak tahu detail ni, tak ada masalah. Yang penting praktikal betul. Yang penting praktikal betul. Teori ni adalah benda yang satu perkara yang membantu kita dalam memudahkan, maksudnya penguasaan dalam bacaan. Nampak tak? Jadi setakat itu saja apa kita punya perbincangan kita berkaitan dua huruf ni, dua sifat ini, iaitu lin dan inhiraf. Semoga perbincangan ini dapat memudahkan lagi saudara dan saudari dalam menyebut ataupun membaca dengan bacaan yang sahih, seperti mana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.